Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan gaya kepimpinan dan kita akan memilih 9 gaya kepimpinan dan kita akan melihat apakah kekuatan yang ada pada gaya-gaya kepimpinan ini. Dan dalam organisasi kepimpinan yang baik, maka kita harus, jika kita ingin menjadi pemimpin yang baik, maka kita harus mengetahui 9 gaya kepimpinan dan kita cuba menilai kekuatan daripada gaya kepimpinan tersebut. Dan 9 gaya kepimpinan ini adalah sesuatu yang berbeza dan kita boleh memilih apakah gaya kepimpinan yang sesuai dengan kita dan apakah gaya kepimpinan yang boleh kita guna untuk memberi kekuatan kepada organisasi kita. Dan setiap gaya kepimpinan tersebut mempunyai ciri yang tersendiri, dan dalam 9 gaya kepimpinan tersebut, kita sebagai pemimpin, kita kena tengok kalau kita tidak melihat gaya kepimpinan pun, kita sudah pun ada gaya kepimpinan. Tetapi sebagai pemimpin yang baik, kita harus memeriksa, menilai, meneliti apakah gaya kepimpinan yang ada pada diri kita dan apakah kepimpinan gaya ini akan memberi satu kebaikan kepada orang yang kita pimpin. Ada ketikanya gaya kepimpinan itu perlu berubah mengikut keperluan organisasi ataupun berubah mengikut keperluan semasa, iaitu perubahan-perubahan semasa. Dan gaya kepimpinan ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang unik bagi setiap individu. Mungkin gaya kepimpinan A sesuai untuk individu A, atau mungkin gaya kepimpinan A sesuai untuk individu B. Ini bergantunglah kepada keperluan dan gaya kepimpinan ini kita tidak boleh cari yang mana salah dan yang mana betul, kerana ia bergantung kepada kesesuaian kita sebagai pemimpin dan kesesuaian organisasi yang kita pimpin. Baik, gaya kepimpinan pertama yang kita pilih ialah gaya kepimpinan autokratik. Gaya kepimpinan ini adalah bersifat klasik kerana dalam perbincangan kepimpinan inilah yang diberi penekanan, iaitu kalau kita lihat pertamanya autokratik, demokrasi, laissez-faire, itu adalah kepimpinan yang klasik yang sentiasa dibincangkan. Jadi kita melihat dari sudut kelebihan apa yang ada pada gaya kepimpinan autokratik ini. Gaya kepimpinan ini dianggap sebagai ketat dan bersifat mengikut peraturan, di mana pemimpin autokratik cenderung untuk mengawal kepada proses membuat keputusan dan proses memberi arahan. Arahan itu haruslah sesuatu yang diikuti. Dan pemimpin tegas dalam mengeluarkan arahan tersebut. Sebenarnya, gaya kepimpinan autokratik ini adalah sesuai untuk keadaan organisasi yang lemah ataupun organisasi yang mana pekerja buat kerja sambil lewat. Maka gaya kepimpinan ini adalah sesuai kerana dia akan membetulkan organisasi tersebut dan dia akan membetulkan kelemahan organisasi tersebut, sesungguhnya dapat membina organisasi tersebut. Contohnya kita lihat kalau seorang pengetua dia pergi ke sekolah yang baru dan bila dia dapati sekolah itu tidak ada masalah dari sudut guru-gurunya yang lemah ataupun pengurusan yang lemah, maka dia harus menggunakan kepimpinan autokratik untuk membetulkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian kepimpinan yang seterusnya ialah kepimpinan yang kedua, kepimpinan birokrasi. Birokrasi ini adalah satu proses melalui tahap-tahap yang tentu. Jadi dalam kepimpinan birokrasi ini dia tidak seperti autokratik. Kepimpinan birokrasi ini ialah menguatkuasakan peraturan dan mengambil kira hierarki dari sudut susunan keutamaan organisasi secara ketat.
di mana arahan dan tindakan haruslah berdasarkan hierarki di dalam organisasi tersebut. Maknanya arahan itu haruslah daripada atas dan turun ke bawah. Dan sesuatu kelulusan haruslah mengikut tahap-tahap yang tertentu atau peraturan-peraturan yang sedia ada. Jadi, apakah kesesuaian gaya kepimpinan birokrasi ini di dalam organisasi? Gaya kepimpinan ini dianggap sesuai dalam keadaan persekitaran yang mementingkan kepada keperluan kesihatan ataupun keperluan keselamatan. Dua bentuk keperluan ini adalah keperluan yang perlu melalui proses-proses dan tahap-tahap yang tertentu. Dan kalau kita lihat pada hari ini, kepimpinan birokrasi ini perlu kerana dia adalah suatu proses secara bertahap-tahap dan jika dia dilaksanakan dengan sebaiknya, maka tidak berlakulah apa yang kita kenali sebagai keciciran di dalam proses untuk melaksanakan sesuatu tugas tersebut. Walaupun kita tahu ada yang kita istilahkan sebagai kerenah birokrasi, tetapi apa yang kita ingin tengok di sini ialah kebaikan-kebaikan yang ada pada kepimpinan birokrasi itu. Jika kita nak bincang berkaitan dengan kelemahan, maka kita kena tukar tajuk kita ini kepada kepimpinan birokrasi, bukan kepada gaya kepimpinan. Di dalam perbincangan kita ini, kita hanya ingin menyatakan berkaitan dengan apakah gaya-gaya kepimpinan dan apakah kebaikan yang kita boleh ambil daripada gaya kepimpinan tersebut. Baik, kita akan sambung selepas ini.